بسم الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Amma ba'd. Pertama, ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi kerana limpah karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kesihatan. Allah telah memberikan kepada kita kekuatan. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehingga kan nikmat yang cukup banyak ini membuat kita lagi menjadi hampir, membuat kita lagi menjadi dekat, membuat kita lagi menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga manusia-manusia yang diberikan nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lari. Nikmat tersebut telah menjerumuskan diri mereka ke lembah kehinaan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah malam ini kita akan tengok dosa yang kedua, ya. Dosa yang kedua, dosa besar. Yang kedua iaitu membunuh orang. Ya, membunuh orang. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam maqasid syariah, ya, ada 5. Salah satu dan yang 5 itu adalah dijamin akan nyawa seseorang. Kerana Allah memberi jaminan terhadap nyawa seseorang. Makna jaminan itu seseorang tidak boleh mengambil nyawa orang lain. Itu jaminan. Ya, makna kita tak boleh bunuh orang sembrono. Kita tak boleh membunuh orang sedap dek kita yo. Kita tidak boleh mengambil nyawa orang lain, kan, dengan tanpa keizinan, ya. Makanya tuan-tuan, tanpa keizinan itu maksudnya tanpa melalui cara-cara yang sebenar. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, membunuh ini, mengambil nyawa ni hanya ada tertentu sahaja. Ya, mengambil nyawa ni, kerana boleh diambil nyawa ni dengan hanya ada yang tertentu sebab sahaja. Ya, makanya kan diletakkan oleh Az-Zahabi ini, Imam Az-Zahabi ini, ya, kita dah tengok itu hari dosa besar yang pertama iaitu syirik. Makanya dosa besar yang kedua ialah membunuh orang. Bunuh orang, ya, bunuh orang ni adalah dosa besar. Firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam, dalam keadaan ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, melaknatnya serta menyediakan baginya
azab seksa yang sangat besar. Maknanya siapa yang membunuh orang Islam yang lain dengan sengaja, makna tak ada sebab. Tak ada sebab, tuan-tuan. Ya, tak ada sebab musabah yang khusus. Makanya tiba-tiba dia bunuh orang. Kan? Pada waktu tersebut, tuan-tuan, jika berlaku perkara tersebut, makanya Allah akan membalas orang yang melakukan hal tersebut dengan neraka Jahannam. Ya, Jahannam, neraka Jahannam bagi orang yang melakukan hal tersebut. Dan ia kekal di dalamnya, dan perbuatannya itu Allah murka, Allah tak ramah, Allah benci, Allah tak suka perbuatan tersebut. Bahkan bukan setakat Allah tak ramah, Allah tak suka, Allah benci, Allah melaknat. Bayangkanlah Allah melaknat, tuan-tuan. Allah Rabbi. Tak ada dosa yang besar malaikat dilaknat oleh Allah. Bahkan Allah menyatakan, aku menyediakan baginya, yakni orang yang membunuh orang, mengambil nyawa orang, dengan azab seksa yang sangat besar. Maknanya Allah mengancam, memberi ancaman kepada orang tersebut dengan ancaman akan diazab dengan azab yang maha pedih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hak darah seorang Muslim, ya, hak darah seorang Muslim ini, kalau kita tengok dalam satu hadis, ya, daripada Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah illa bi ihda thalath. Ya, tidak halal darah seorang Muslim. Makna Rasulullah SAW menyatakan bahawa tidak halal seorang darah seorang Muslim yang mana ianya mengaku, yakni bersyahadah, ya, dia mengucap dua kalimah syahadah, melainkan Allah dan aku adalah utusannya, kecuali illa bi ihda thalath, kecuali salah satu daripada tiga perkara. Ya, salah satu daripada tiga perkara. Makna apa? Makna tuan-tuan, halal darah ni, tuan-tuan, ya, hanya ada dalam tiga perkara ni. Ya, tiga perkara ni sahaja yang boleh halal darah. Maknanya kalau orang tu melakukan salah satu daripada tiga perkara ini, maka orang itu boleh dihukum dengan hukuman bunuh. Makna darah dia halal. Kan dalam Islam darah ni tak boleh, tak main semula, tak boleh, tak halal. Makna tidak halal bagi seseorang Islam menumpahkan darah seorang Islam yang lain. Tidak halal. Makna perbuatan membunuh itu hukum dia haram. Ya, perbuatan membunuh hukum dia haram, berdosa, tuan-tuan. Kecuali tiga. Ya, kecuali tiga. Maknanya kalau orang tu buat salah satu daripada tiga perkara ini, maka pada waktu tersebut jaminan Allah terhadap orang tersebut ditarik balik. Ya, jaminan Allah terhadap darah orang tersebut ditarik balik. Tuan-tuan, apa? Makanya Rasulullah SAW sebut dalam hadis Sahih Muslim dan juga Bukhari ini, yang pertama as-saibul zani, iaitu orang yang lelaki atau perempuan yang telah berkahwin dan dia berzina. Maknanya seseorang lelaki atau perempuan yang sudah berkahwin, dah kahwin dah, tapi berzina. Dia dah kahwin tapi dia berzina. Jadi ketika seseorang tersebut, baik lelaki maupun perempuan, dia sudah kahwin tetapi dia telah melakukan perbuatan zina, maka pada orang tersebut ialah
hukumnya halal darah. Hukumnya dibunuh. Ni bukan biasa-biasa punya hukuman ni, tuan-tuan. Ya, maknanya orang yang sudah berkahwin. Ni ulang banyak kali ni, tuan-tuan. Ni bukan ulang sekali tu dah. Galak-galak kali kahwin. Cerita ni, tuan-tuan. Pasal perbuatan ini seolah-olah satu perbuatan yang biasa. Perbuatan ini seolah-olah satu perbuatan yang main-main. Sedangkan di dalam Islam ini saja perbuatan yang boleh dihalalkan darah. Maknanya kalau buat, maka dihukum bunuh. Dihukum bunuh. Apa dia? Salah satu daripada tiga itu, Rasulullah SAW meletakkan perkara yang pertama. Maknanya tiga ni ada urutan dia. Tetapi Rasulullah meletakkan yang pertama. Apa dia yang pertama? Iaitu orang lelaki ataupun orang perempuan yang dah kahwin, pernah kahwin, ya, tetapi dia telah melakukan perbuatan zina, maka pada waktu itu tidak ada jaminan kepada orang tersebut akan darah. Maknanya apa? Maknanya dia boleh dihukum bunuh. Ini bukan main-main, tuan-tuan. Dia berzina sa'ah. Hukum bunuh sa'ah. Tapi yang nongal rotan 100 kali itu, Ustaz, apa pula? Itu orang bujang. Ya? Yang dibodok 100 kali itu orang bujang. Orang yang belum kahwin. Ya, orang yang belum kahwin dalam Islam, jika dia berzina, maka dia akan dirotan sebanyak 100 kali. Itu orang bujang. Kau orang yang dah kahwin, Ustaz? Orang yang dah kahwin, hukumnya halal darah. Dia rejam sampai mati. Makna lagi tak mati, kau nak rejam, Ustaz? Lagi tak mati, kau nak rejam? Berapa kali nak ngabang dah? Kan? Kau nak rejam masa? Ustaz, kenapa macam tekan bono ni? Pasal bono ni ramai orang buat. Bono ni ramai orang buat. Ni. Ya? Ni perbuatan berzina bagi orang yang dah kahwin ni, tuan-tuan. Ya? Makanya, tuan-tuan, yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan nafsu bin nafs. Kan? Iaitu nyawa dengan nyawa. Itu biasa. Ini jarang sikit orang buat. Makanya letak nombor 2. Kan? Zina tu letak nombor 1. Pasal itu orang ngomah buat. Orang galak-galak kali buat. Dan kadang-kadang ia berulang kali. Ya. Saya jumpa banyak, tuan-tuan. Banyak. Banyak saya jumpa. Pasangan yang tergelincir. Pasangan yang tersalah. Tersalah kau tak tahulah. Saya rasa bukan tersalah tu. Kan? Saya tak sengaja, Ustaz. Aduh, kau tak sengaja. Tak sengaja. Kan? Entahlah, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Tiba-tiba. Aduh, kau tiba-tiba. Tak ada tiba-tiba. Sengaja pun tak ada, tuan-tuan. Entahlah, Ustaz. Tak sengaja, Ustaz. Tak sengaja. Macam mana tak sengaja? Tak betul tu. Statement tu tak betul tu dah. Ya, statement tu tak betul. Statement tak sengaja. Entahlah, Ustaz, tiba-tiba pun statement tak betul tu dah. Statement yang betul apa kau nak? Itu je. Saya tak nak, Ustaz. Tapi saya tak nak, tapi tu pun statement tak betul tu dah. Kan? Saya pun tak betul. Saya bukan nak warna. Bukan nak warna. Kan? Tapi tu pun tak betul. Apa lagi? Perkataan-perkataan yang nak diboi. Tuan-tuan, salah langkah lah, Ustaz. Salah langkah pun statement yang sama, tuan-tuan. Dan perempuan sekalian. Allah Rabbi. Ya, yang kedua, nafsu bin nafs. Ya, iaitu orang yang bunuh orang dengan sengaja. Dan yang ketiga, wattariku lidini mughariku lil jamaah,
iaitu orang yang meninggalkan agama dengan memisahkan dirinya daripada jemaah, iaitu orang yang murtad. Ya, orang yang murtad. Makna orang yang murtad ni menduduki carta yang ketiga. Makna kenapa yang ketiga diletak? Benda ni jarang berlaku. Ya, benda ni jarang berlaku. Yang paling galak kali berlaku apa dia tu? Yang zina tu. Itu galak-galak kali berlaku, tuan-tuan. Ya, yang kedua tu pun kurang sikit. Tapi yang ketiga pun kurang banyak. Tapi sekarang ni yang ketiga ni dah banyak. Ya, yang ketiga ni dah banyak. Dulu tuan-tuan kita tengok tuan-tuan, oi jarang nak cerita-cerita kes macam ni, tetapi sekarang ya kan, bahkan dah mencabar hukum Allah, tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, dalam satu hadis Bukhari dan juga Muslim kan meriwayatkan bahawa satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan berucap dan beliau berkata, sesungguhnya ni Sayyidina Umar kata, sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran dan telah menurunkan Al-Quran. Antara yang telah diturunkan oleh Allah adalah ayat rejam. Ayat rejam. Kami baca, kami pelihara dan kami faham. Apabila Rasulullah SAW merejam, kami juga akan merejam selepas ketiadaannya. Ya, namun saya bimbang setelah berlalu masa akan ada yang berkata, kami tidak jumpa ayat rejam dalam kitab Allah. Ini akan menyebabkan mereka sesat kerana meninggalkan kewajipan yang telah Allah turunkan. Rejam telah dinyatakan dalam kitab Allah bagi lelaki dan perempuan muhsan yang berzina. Kan, sekiranya ada bukti atau kehamilan atau pengakuan. Jadi muhsan itu maknanya orang yang sudah berkahwin. Kan, maknanya satu perkara yang dibimbangi oleh Umar, dia takut nanti orang bila berzina, orang tak lagi menghukum orang tersebut dengan rejam. Kenapa? Pasal dibimbangi orang itu menyatakan tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Sedangkan benda tersebut jelas. Torang lagi bersuluh ada di dalam Al-Quran. Dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Umar kata ketika Rasulullah rejam, kami pun turut sama merejam kepada orang yang direjam tersebut. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian Al-Zahabi membawakan kita ayat daripada surah Al-Furqan, iaitu firman Allah, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznu wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Ya, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang hak, yakni yang dibenarkan dengan syarak, dan tidak pula berzina. Ya, dan sesiapa melakukan demikian, dia akan mendapat balasan dosanya. Azab seksa pada hari kiamat akan digandakan baginya, dan dia kekal dengan dalam azab itu dalam keadaan hina, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itulah golongan yang digantikan kesalahan dengan kebaikan oleh Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang-orang yang membunuh ini
hukumnya ini tuan-tuan membabitkan nyawa perlu memenuhi 4 syarat. Ni orang yang membunuh tuan-tuan. Ya, maknanya orang yang membunuh hukum dia apa? Qisas. Qisas tu apa? Bunuh balas. Ya, diambil nyawanya. Tuan-tuan, dalam membahaskan jenayah yang membabitkan nyawa ini perlu memenuhi 4 syarat. Ada 4 syarat. Yang pertama syaratnya itu individu yang dihukum qisas mestilah tertakluk kepada hukuman syarak, yakni mukallaf. Yakni orang yang membunuh itu adalah orang yang baligh dan berakal. Maknanya kalau orang tu belum berakal, orang gila. Orang gila tuan-tuan, dia bunuh orang. Agak-agak boleh tak kita bunuh dia balik? Tak boleh. Kerana dia tak ada syarat yang namanya berakal. Ya, makna orang gila ni lesen besar tuan-tuan. Lesen besar. Pasal dia tidak tertakluk kepada hukum. Kenapa pasal gila? Ya, makna tuan-tuan, orang gila ni kalau dibunuh orang pun dia tak kena hukum bunuh. Tak. Pasal dia gila. Ya, jadi tuan-tuan, siapa yang tak mahu kalau dibunuh orang dan dia tak mahu dihukum bunuh, pastikan dia gila. Kenapa kalau dia tak gila, maka dia akan dikenakan hukuman balas. Ya, makanya orang gila ni dalam keadaan yang banyak tuan-tuan, banyak hukum yang ditarik balik. Macam orang semayang. Semayang hukumnya wajib. Yang 5 waktu ni hukum dia wajib. Kan? Tapi kalau tak semayang jadi macam mana ustaz? Kalau tak semayang berdosa. Tapi boleh tak ustaz kalau kita tak nak semayang tapi tak berdosa? Tak nak semayang tapi tak berdosa. Hukum asal kalau meninggalkan semayang wajib adalah berdosa. Berdosa. Boleh tak ustaz kita tak nak semayang yang wajib tapi tak berdosa? Boleh tak? Kan boleh tak? Boleh. Boleh. Biar botik ustaz dia. Kenapa? Gila. Gila. Kenapa gila ustaz? Pasal orang gila semayang ni tak sah. Pasal dia tak berakal. Ya? Kalau dia semayang jadi macam mana ustaz? Pun tak sah. Kalau dia tak semayang tak ada apa-apa. Pasal dia gila. Jadi siapa tak nak semayang dan tak nak berdosa, pastikan gila. Ya? Pastikan gila. Yang kedua, siapa yang tak nak semayang dan tak berdosa, pastikan mati. Macam mana pula mati semayang? Kalau orang mati, kita semayangkan dia. Tiba-tiba waktu kita nak semayangkan dia bongkar semayangkan kita. Itu tak boleh kan. Pasal bila mati dah tak apik semayang. Tapi kalau dia bongkar, makna dia bongkar, makna dia kena semayang. Jadi pastikan mati kalau tak nak semayang, tuan-tuan. Sebab orang dah mati dah tak perlu semayang dah, tuan-tuan. Ya, makanya tuan-tuan, qisas tidak boleh dijalankan kepada kanak-kanak dan orang gila. Walaupun mereka melakukan jenayah yang boleh dikenakan qisas. Ya, ini kerana baligh dan berakal adalah asas dalam menentukan tanggungjawab perlakuan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, hadis ini bersandarkan, ya, dasar ini bersandarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rufi'al qalam an thalathatin 'anil natim hatta yastayqidha wa 'anil mubtala hatta yabra'a wa 'anis sabi hatta yabqa. Diangkat qalam, yakni dilepaskan tanggungjawab perintah Allah daripada 3 golongan yang sedang 3 golongan. Pertama, orang yang sedang tidur sehingga bangun. Tidur dia tak bongkar-bongkar, tuan-tuan. Bunyi bang subuh pun tak dengar. Kan? Orang bang dah lama. Kan? Pukul 6 berapa Zul? Suku 6 suku 6
6 boleh. 6 boleh subuh. Kan? Tapi 6 boleh potang baru bongkar. 6 juga. 6 boleh. Kan? Punya tidur malam potang baru bongkar. Jadi macam mana ustaz, subuh tak semayang, lohor tak semayang, asar tinggal sikit dia lagi. Kan? Asar pun macam mana ni ustaz? Kan? Pada waktu tu sebut dek kerana dia tertidur, bila dibongkar yo semayang. Jadi yang dia tak semayang tu macam mana ustaz? Kena ganti. Berdosa tak? Tak berdosa. Kenapa tak berdosa ustaz? Pasal dia tertidur. Tapi jangan buat-buat tertidur. Membiasakan perkara tersebut tak boleh. Dengan itu namanya meringankan agama. Ya, tak boleh take for granted orang bau. Kan meneguk di air yang keruh, memandang ringan sesuatu perkara tak boleh. Kan itu tak boleh tuan-tuan. Ya. Golongan yang ketiga, orang gila sehingga sembuh. Orang gila sehingga dia sedar. Dan golongan yang ketiga adalah kanak-kanak sehingga dia balik. 3 golongan ini Allah SWT mengangkat tanggungjawab perintah Allah. Kerana ada sebab-sebab yang 3 ini. Makanya tuan-tuan, qisas ini merupakan hukum yang amat baik. Ya, oleh itu hudud dan qisas tidak dikenakan kepada kanak-kanak dan juga orang gila. Ya, dua-dua orang ni, kanak-kanak, orang gila, semua ni adalah orang-orang yang dikecualikan daripada hudud. Semua ni dikecualikan daripada dikenakan qisas. Yang pertama. Syarat yang kedua. Ni, orang yang bunuh orang ni. Kan kalau kita nak hukum dia bunuh balik. Kan syarat yang kedua, pesalah mestilah bukan keluarga mangsa. Ya, iaitu bukan bapa, ibu, datuk, nenek dan sebagainya. Walau sejauh mana sekalipun hubungan mereka, seorang bapa yang membunuh anaknya tidak akan dikenakan qisas. Ya, apa dalilnya? Tuan-tuan dan puan sekalian, bagi dalil hukum ini adalah dari Suraqah bin Malik radhiyallahu an, katanya, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqidul aba min ibnihi wala yuqidul ibn wala yuqidul banaw wala yuqidul ibna min abih. Saya pernah bersama Rasulullah sallam ketika baginda menjatuhkan hukuman bunuh ke atas anak kerana membunuh bapa, tetapi tidak menghukum bunuh bapa kerana membunuh anak. Ni dia tuan-tuan. Hadis riwayat Tirmizi. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, sami'tu, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, la tuqamul hudud fil masajid wa la yuqtalul walidu bil walad. Maksudnya, janganlah dijalankan hudud di dalam masjid dan janganlah seorang bapa dibunuh kerana membunuh anaknya. Hadis Tirmizi 1401. Daripada Umar radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yuqadul walidu bil walad. Janganlah seorang bapa dihukum bunuh kerana membunuh anaknya. Ya, hadis Tirmizi nombor 1400, tuan-tuan. Walaupun ketiga-tiga hadis ini dhaif. Dengar elok. Ya, jangan pusing-pusing. Walaupun ketiga-tiga hadis ini dhaif, lemah daripada sanad, namun masing-masing menyokong antara satu sama lain sehingga menjadikan dia kuat. Dan ia disokong pula oleh satu hadis lagi daripada Al-Baihaqi dengan sanad hasan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya dan daripada datuknya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, saya belajar daripada beberapa orang ilmuwan yang saya temui bahawa seorang bapa tidak akan dibunuh kerana membunuh anaknya. Dan inilah pendapat saya. Hal ini demi memelihara kedudukan seorang bapa kerana dia menjadi sebab sehingga lahirnya anak tersebut. Oleh itu, seorang anak tidak sepatutnya
menjadi sebab sehingga bapanya dibunuh. 2. Yang ketiga, tuan-tuan, ya, apa dia? Mangsa yang dibunuh mestilah seorang yang dijamin nyawanya, sama ada sebagai Islam atau orang kafir yang tertakluk kepada perjanjian zimmah atau perjanjian keselamatan oleh negara Islam. Bagi orang yang kafir harbi, nyawa mereka tidak dijamin. Begitu juga orang yang murtad kerana darahnya halal dibunuh. Kan? Tuan-tuan, dalam Sahih Bukhari Rasulullah bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang tukar agama, bunuh. Ya, siapa yang tukar agama, bunuh. Tuan-tuan, ya, bunuh. Kan, hukum ini termasuk juga firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, "Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah." Ya, dan perangilah orang-orang kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Ya, maka para mufassirin menyatakan orang kafir harbi dan juga murtad adalah termasuk dalam maksud ayat surah At-Taubah tersebut. Yang keempat, terakhir, pembunuh dan mangsa mestilah mempunyai taraf yang sama. Taraf mangsa tidak boleh lebih rendah daripada pembunuh kerana kekufuran atau perhambaan. Oleh yang demikian, seorang Muslim tidak akan dihukum bunuh kerana membunuh orang kafir. Sama ada orang kafir zimmi, iaitu orang yang membuat perjanjian muahadah, ataupun kafir harbi, iaitu kafir yang belum pernah menerima seruan Islam. Demikian juga orang merdeka tidak boleh dihukum bunuh kerana membunuh seorang hamba, sama ada hamba tersebut hamba mudabbab, muqattab, qinnun atau mubaddad. Ini berdasarkan dalil daripada Ali radhiyallahu an, Rasulullah SAW melarang seorang Muslim dibunuh kerana membunuh orang kafir. La yuqtalu hurrun bi'abdin. Orang merdeka tidak dibunuh kerana membunuh seorang hamba. Hadis Abu Dawud. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukum qisas, yakni balasan yang seimbang dalam perkara orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa seseorang yang merdeka tidak boleh dibunuh kerana membunuh seorang hamba. Walau bagaimanapun, taraf yang sama itu hanya diambil kira ketika berlaku jenayah. Perbezaan atau persamaan taraf yang berlaku selepas kejadian jenayah tidak akan diambil kira lagi. Makna bila berlaku, tuan-tuan, tidak akan diambil kira lagi taraf tersebut. Tetap dihukum dengan hukum yang telah ditetapkan tersebut. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, itu hukum bagi orang yang membunuh orang. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, dinyatakan lagi dalam kitab kita, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'ah. Seseorang yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang membolehkan membunuh orang itu atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Firman Allah lagi dalam surah At-Ta'wir ayat 8 hingga 9, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Dan apabila seorang perempuan yang ditanam hidup-hidup, makna anak perempuan ditanam hidup-hidup di atasnya atas dosa, apakah ia dibunuh? Ya, maka Rasulullah SAW bersabda,
ijtanibu sab'al mubiqat fazakara qatlan nafsi allati harramallah. Jauhilah kamu 7 dosa besar yang membinasakan. Lalu Rasulullah SAW menyebut ada 7, salah satu daripada 7 tersebut adalah baginda menyebutkan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah. Hadis Sahih Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, makanya dalam Ibnu Mas'ud menyatakan antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka qala thumma ayyu qala an taqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak qila thumma ayyu qila an tuzaniya halilata jarik. Kamu menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah, sedangkan Dia menciptakanmu. Sahabat itu bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, kamu membunuh anak kamu kerana takut dia akan makan bersama kamu, yakni takut menjadi miskin kerana anak tersebut. Baginda ditanya lagi, kemudian apa lagi? Baginda menjawab, kamu berzina dengan isteri jiranmu. Jelas disebut tuan-tuan, ya. Kamu berzina dengan isteri jiranmu, ya. Kemudian Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Bakrah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izal taqal muslimat bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qila ya Rasulullah hadza lil qatil fama balul maqtul. Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Apabila 2 orang muslim bertemu dan menghunuskan pedang masing-masing, yakni bertujuan membunuh, maka si pembunuh dan orang yang dibunuh adalah di dalam neraka. Ada orang bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, neraka ini memang untuk si pembunuh, tetapi apa keadaan orang yang dibunuh, yakni apabila turut dimasukkan ke dalam neraka? Baginda menjawab, sesungguhnya dia, yakni orang yang dibunuh, sangat berkeinginan untuk membunuh kawannya tersebut. Makna orang yang bertengkar, bergaduh dan saling menghunus pedang kau, kapak kau, apa saja senjata, dua-dua masuk neraka. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa pula orang yang dibunuh tu masuk neraka? Sepatutnya orang yang membunuh sajalah masuk neraka. Maka Rasulullah jawab, kau tahu tak, ini dalam pertempuran ni, orang tu berjaya bunuh dia. Kalau tak dibunuh orang tu, maknanya dia tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bunuh orang tersebut. Kalau dia diberi kesempatan oleh Allah untuk bunuh orang tersebut, nescaya dia pun bunuh orang tersebut. Maka orang yang membunuh dalam keadaan yang seperti ini dan orang yang dibunuh, dua-dua masuk neraka. Ini dia, tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Tuan-tuan, orang yang membunuh ni bahaya, tuan-tuan, ya. La yazadul mar'u fi fushatin min dinih ma lam yatanadda bidamin haram. Seseorang itu masih berada dalam lingkungan agamanya selagi tidak menumpahkan darah yang haram baginya, yakni membunuh seseorang tanpa hak. Rasulullah bersabda, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaban ba'd. Janganlah kamu kembali menjadi kafir selepas kewafatanku, kerana saling berbunuhan di antara kamu. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, Bashir bin Muhajir berkata daripada Ibnu Buraidah, daripada bapanya, Rasulullah SAW bersabda, laqatlul mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Demi Allah, pembunuhan seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya seluruh dunia. Riwayat Nasa'i daripada Abdullah bin Amr bin As, ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, berdasarkan keterangan Al-Quran, berdasarkan keterangan ayat hadis yang disampaikan ini, bermakna inilah dia yang menyebabkan Az-Zahabi meletakkan dosa yang kedua besar
selepas daripada syirik yang pertama, iaitu membunuh orang. Inilah dia. InsyaAllah kita akan tengok dosa yang ketiga. Dosa besar yang ketiga. Apa dia? Sihir. Ini sadap tuan-tuan. Tapi nampak gaya macam tak sempit. Pasal puasa. Bulan depan kita dah puasa, tuan-tuan. Ya? Bulan depan kita dah puasa. Seboleh, 2 boleh bulan ni. 2 boleh bulan. Dah tak lama dah. Tak sampai 3 minggu dah kita nak puasa. Ya? Jadi tuan-tuan, semoga pertemuan kita ini memberi manfaat kepada semua. Dan diberikan oleh Allah inayah dan juga rahmah. Pertemuan kita ini semoga kan kita dapat puasa penuh 30 hari ataupun 29 hari kan puasa bulan ni, dan jika Allah takdirkan inilah dia puasa yang terakhir untuk kita, inilah dia puasa yang terbaik yang kita laksanakan untuk Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Allahumma alayka bisanaadiril jabhati wataniyah. Allahumma laka bi'uyuniha man la yakhaf arhamna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Zal Jalal wal Ikram, ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab izzimhum wansurna alaihim. Allahumma badi shamlahum wa farrij jam'ahum wa shatil kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallim alaihim kalban min kilabih. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ma'rifatina وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمان والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي.